Okey, tak apa, tak teruskan dia. Saya ingat yang ni masalah lah. Okey, tak apa. Kata musannifu rahimakumullahu ta'ala, as-sifaun yang bermaksud kesucian hati. Tengok perenggan yang kedua. Dan bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Asal perkataan tasawuf. Pendapat ini dipelopori oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dan dia bertepatan dengan definisi yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tengok Syekh Qadir Jailani ni, cuba tarik sikit lah. Ulama usalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada 470 Hijrah. Syekh Qadir Jailani. Sebilangan ulama mengatakan dia adalah ketua-ketua wali-wali Allah, Syekh Qadir Jailani. Sebilangan lah. Memang orang hebat lah. Memang orang yang luar biasa lah Allah Ta'ala letakkan kepada beliau. Di sebuah kampung bernama Naif di daerah Jilan berhampiran dengan negeri Tabaristan, merupakan seorang tokoh sufi dan da'i yang terkenal, mempunyai banyak manaqib dan karamah. Antara karyanya, manaqib maksudnya dia punya kelebihan lah, karangan-karangan dia, biodata dia. Antara karyanya yang terkenal ialah Al-Ghunyah Al-Fath Al-Rabbani, merupakan pengasas tarekat Qadiriyah. Macam itulah tempat kita kan. Tarekat Nasyabandi kan. Beliau meninggal dunia 561 tahun di Baghdad ketika berusia 91 tahun. Masya Allah. Jadi orang-orang dulu ni umur panjang lah. Allah Ta'ala bagi, dan ilmu yang panjang, usia yang panjang. Dia hanyut, dia tenggelam dalam keadaan kecintaan ilmu, dia hanyut di dalam keadaan lazatnya untuk menuntut ilmu. Itu orang dulu-dulu lah. As-sifah iaitu merujuk kepada satu tempat di sebuah putaran masjid yang menjadi tempat bermalam bagi orang-orang asing seperti muhajirin, sahabat-sahabat muka surat 5 yang fakir serta zuhud. Tulis sikit, yang fakir ni iaitulah yang kita katakan kurang berkemampuan lah. Ataupun kita kata yang berhajat lah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, aku pernah melihat 70 orang daripada kalangan ahli sufah yang tinggal di tempat tersebut. Ahli sufah ni apa ibu-ibu? Ahli sufah, orang ahli tasawuf lah, orang ahli sufi, orang yang betul-betul dekat. Di mana? Di dekat tinggal tempat tersebut, iaitulah di Masjid Nabawi lah. Ramailah Masjid Nabawi ni memang orang makruf lah. Ada makam manusia, bukan manusia, makhluk yang paling teragung, Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama dulu, kalau nak dibandingkan dengan kita, jauh di antara langit dengan bumi. Sebab tu jangan kadang-kadang cakap, Allah Ustaz, ulama pun buat dosa juga. Dosa yang macam mana? Dosa kita macam mana? Sebab ulama-ulama bahas dosa kita ni, antaranya Syekh Qadir Mandili sebut, 7 anggota kita duk buat maksiat hari-hari. Mulut, tangan, mana lagi? Kedua kaki, mata, telinga, perut, farash. 7. Tak pernah lali. Kadang-kadang mulut hari ni buat, esok tangan pula, esok lusa pula mata pula, esok lusa pula telinga pula. Tak pernah lari daripada jatuh berbuat maksiat. Adapun ulama bukan kata maksiat dengan makna duk buat benda-benda besar ni, dosa-dosa besar. Kadang-kadang hatinya lalai, kadang-kadang hatinya jauh daripada an-zikrillah, maka dia sudah dikatakan terasing diri dia untuk mengharap redha daripada Allah SWT. Kalau dekat tempat kita ni banyaklah orang-orang alim, orang-orang sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi kata Abu Hurairah, pernah menyatakan bahawa aku pernah melihat 70 orang daripada kalangan orang-orang sufi. Orang sufi ni jangan faham orang tasawuf ni dengan makna dia ni tadi semata-mata pakai buruk-buruk, rumah pun tak bocor. Bukan. Ahli sufi ni dia tak bawa masuk dunia yang dipinjamkan oleh Allah kepada dia di dalam hati. Dia tak bawa masuk. Lepas tu dia tak heran. Kita tengok dia, ya Allah,
Nah, dengan duduknya, dengan jalannya, dengan semayangnya, dengan i'tikafnya. Nah, dapat maklumat pula rumah dia, Allah uzur, ya Allah Ustaz, kesiannya Ustaz. Daripada satu sudut, kalau kita pemerintah, kita ketua, kita kena pergi cakna dah. Tapi kalau kita bahas daripada sudut sufi, dia lagi seronok berbanding kita. Dia lagi bahagia berbanding kita. Kan? Nanti tengok tak orang duduk pondok, orang duduk madrasah. Kan? Macam di tempat Ustaz Kazim Ilyas tu lah, di Barakah, di Manjul itu. Nah, rumah besar-besar. Kan? Dia temu ramah seorang hamba Allah. Makcik suka duduk sini. Nah, ada kuliah, ada belajar Quran, ada gotong royong. Nah, makcik duduk dekat rumah besar-besar pun makcik seorang-seorang. Ni adalah berapa kaki, 10 kali 10 bilik makcik ni. Nah, tapi makcik seronok, lapar. Tiba waktu solat, makcik pergi solat. Tiba waktu kelas fardu ain, makcik pergi kelas fardu ain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tak pernah tengok Allah. Nah, dengan rumah ruangnya macam bilik. Nah, nak masak pun masak kat luar. Adalah toilet kecil tu ha. Nah, peti ais adalah. Peti ais tinggi-tinggi lutut ni ha. Allah dhaifnya. Kalau pandangan mata kasar kita. Nah, tapi bagi orang-orang yang dapat kelazatan, orang yang faham, ya Allah Ustaz, macam duduk pondok lah, duduk madrasah. Betul? Orang tengok Allah Ustaz, tengok pondok macam nak roboh dah Ustaz. Nah, Allah, sedih tengok pondok dah. Bunyi air hujan tu Allah, 7 baldi nak kena ada. Nah, tandah sana, tandah sini, ya Allah Ustaz. Tapi seronok. Nampak? Tak boleh nak cakap seronok tu macam mana. Sebab apa? Sebab orang-orang ahli sufi saja merasa. Nah, kalau dalam kitab kita ni lah. Nah, tapi nisbah pemimpin tak boleh. Rumah buruk. Tak apa, ahli sufi lah tu. Tak jadi. Nah, dia ada peruntukan. Dia mesti tengok rakyat di bawah dia. Oh, dia ni memang suka duduk rumah buruk-buruk. Jadi kita tak bantu dia lah. Biarkan aja lah dia macam tu. Nisbah pemimpin tak boleh. Nah, samalah macam baru-baru ni kita dihantam, diejek, dipijak dengan cacian maki. Nah, hina Islam, hina Rasulullah, hina Nabi kita, hina agama kita. Nah, tak boleh lah kita kata, tak apalah Ustaz, pemimpin dia buat kerja lah Ustaz. Nah, habis-habis daripada tu tak apalah, tak boleh. Nah, nisbah kita apa yang kita mampu, sensitivity kita. Nah, masuklah dalam Facebook kita. Nah, masuklah dalam kita punya WhatsApp sikit. Ya Allah, Engkau bukakan pintu hati individu yang hina Islam. Ya Allah, Engkau hancurkan puak-puak plurism ni. Puak-puak yang tidak ada bertuhan. Ya Allah, kalban min kilabik ya qahar ya kabar. Jadikan mereka seperti anjing-anjing. Ya Allah. Ni. Nah, golongan tak pun tak salah. Nah, Ustaz, golongan Yahudi laknatullah. Boleh? Ustaz, golongan Hindu laknatullah. Boleh? Nah, yang tak bolehnya Rasulullah kata batang tubuh. Kenapa? Boleh jadi dia belum Islam di akhir riwayat dia. Kita tak tahu. Tapi kalau agama, kumpulan ataupun kelompok, itu memang Allah tak ada sebut dah. Walan tarda ankal yahud wan nasara. Nah, itu Allah tak ada sebut, tak ada masalah. Nah, jadi sebab tu kita kata jangan nisbah pemimpin. Maksudnya nisbah ketua, dia kena tengok. Nah, macam mana tempat ni? Nah, macam mana rakyat aku ni? Nah, makan dia, perniagaan dia, cari rezeki dia cukup ke tidak? Nah, ada tak kempen jaga solat 5 waktu daripada YB Seremban ke? Nah, YB Ampang ke? Kempen solat 5 waktu berjemaah. Ada tak? Jarang dengar. Nah, kena buat. Tak ada mana. Kan? Kempen-kempen apa? Allah, ini bukan nak cerita. Anak yang macam tu cerita ceramah. Dah, solat bukan ceramah. Nah, ni kadang-kadang kita cerita sikit dalam tempat-tempat. Ustaz, bang, kalau abang nak cerita bab solat ni, abang pergi ceramah masjid surau lah. Apa kena-mengena pula? Solat ni lah kepala. Mula-mula Allah Ta'ala tanya akidah dulu apabila masuk dalam kubur. Marabuka, manabiuka, makibatuka. Pergi kepada solat kita pula. Ibadat kita. Nah, selesai semua ibadat, lepas ke tidak? Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Semayang dulu Allah Ta'ala nilai. Nah, kita semayang lebih kurang ya. Daripada kalangan kita sendiri pun. Berapa ramai kadang-kadang adik-beradik kita tak solat. Berapa ramai daripada kalangan kita, anak kita sendiri pun tak solat. Berapa ramai daripada kalangan kita, boleh jadi yang paling sedih, mak ayah kita pun tak solat.
Nah, wallahualam lah, mungkin ada dalam ni ke, ataupun sedang tengok live ke, ataupun macam mana keadaan. Ada tak environment kita, mudah sebut darah daging terdekat kita lah, yang ambil mudah, yang ambil ringan, yang ambil sambil lewa bab berkenaan dengan solat. Boleh kata ada lah. Terus harus sebut lah malam ni, faham seorang je. Nah, saya sendiri pun kalau duduk pusing, belah mak, belah ayah, belah orang rumah, duduk pusing, ada. Nah, dapat tahu dia ni sembahyang pun tidak berapa kali sebut dah. Anak 2 orang dah, nak masuk 3 dah. Nah, anak 3 orang dah, nak masuk 4 dah. Pusing pula belah mak kita pula. Nah, ada memang satu keluarga pusing belah ayah kita pula. Nampak? Nah, bukan kita nak kata kita baik, tetapi itulah pertanyaan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah. Lepas tu baru pergi kepada persoalan usia kita. Allah Ta'ala tanya. Dia 4 benda. Lepas daripada bab akidah, masuk pula kepada Allahumma salli alaihi wasallam, bab ibadat kita, solat dululah. Sebelum nak tanya haji, puasa, zakat semua tu, solat ibu dia. Pergi kepada yang terakhir, iaitulah kita katakan berkenaan dengan usia kita. Allah Ta'ala tanya, mana kau habiskan umur kau meningkat? Ni dah 1444 ni. 1, 4, 4, 4. Berapa lama nak kau hidup? Sekarang umur kau 50, 60, 70. Apa yang kau dah bantu untuk agama Allah? Apa yang kau dah dakwah orang? Berapa ramai orang Islam peluk? Berapa ramai orang boleh berubah sebab dakwah kau? Berapa ramai? Oh tuan-tuan, kita punya dakwah ni panjang lagi tuan-tuan. Jauh lagi ibu-ibu ayah. Nah, kita rasalah kalau kita tengok hari ni dengan dunia kita, dengan ada live, dengan adanya kita kata tambahan maklumat, berapa ramai lagi yang jahil. Berapa ramai? Ni paling terbaru pula apa? Ajaran apa? Hadi minallah. Mabuk ketum sungguh. Nah, pelik hadi minallah. Allah. Nah, bayar zakat hanya bayar pada saya saja. Harap bayar pada orang lain. Oh, tu dia. Nah, dia baru ni ada datang. Dia asalnya di Indonesia. Nah, dia mula bertapak dekat negara kita di Setapak KL. Tu dia. Nah, mula bertapak di Setapak. Nah, alhamdulillah lah, Jabatan Agama Islam dapat maklumat. Nah, kemudian pula semua pengikut-pengikut dia yang ada isteri semua kena mari kat dia dulu. Dia jamah dulu kepala. Nah, pegang-pegang badan, pakai putah. Nah, kau kepala, pegang-pegang, kono-kono baca lah. Padahal gatal niam. Nah, pegang kepala. Pergi tengok video dia. Nah, apa tu duk main tak apalah, silap lah, lalu mana lah. Nah, orang nak tumbuk dia terpelanting pula lah. Nah, wallahualam dah. Nah, dan dia mengaku sendiri dia tidak ada Tuhan. Nah, dalam klip video dia, saya tak percaya Allah. Nah, tapi dia pakai dengan syariat pula, bab zakat kena bayar kat dia pula. Apa kata? Nah, kadang-kadang orang hari ni hanya tersesat, balhum adullu sabila. Nah, menyesat, dia dah sesat, lepas tu dia menyesatkan orang lain pula. Nah, pertama sekali dia kata solat aja. Kalau kita buat kajian lah secara orang kata pandangan mata kasar gitu lah, cuba perhati hak sesat-sesat ni, ibu dia mesti dia ambil mudah tentang solat. Nah, mesti Syiah tengok dia boleh rangkum jamak semua Syiah. Nah, tengok ayah pin pula. Nah, tak perlu solat, niat sahaja. Sebab nah, dia akan main solat dulu sebab ibu dia tu. Lepas tu Iblis akan masuk bab solat dulu. Solat tak apa, pakai niat. Amboi, kalau makan kau nak makan terdarah pula. Nah, tak ada pula niat. Nak makan Allahumma barik lana fi marad. Artinya pandai pula masukkan nasi tu dalam mulut. Pandai pula ayam tu kena telan pula. Contoh. Nah, tapi bab solat tak apa, niat je. Nah, kita dah sampai makam kita kepada Allah, tak ada masalah. Niat sampai abah kau. Nah, kadang-kadang gerak, ingat la ilaha illallah. Nah, maknanya tak payah buat lah. Allahumma salli ala. Dia akan main solat dulu. Nah, kita tengoklah mana-mana ajaran sesat tu. Betul Allah Ta'ala kata, apabila kau jaga solat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat tu kepala dulu. Nah, seduk berarti Rasul Kahar tu, tengok ajaran sesat. Solat ada. Nah, Rasul Kahar tu kan, ayah pin dulu. Nah, panggil Rasul Kahar pula. Nah, hak terbaru pula hadi minallah ni pula. Nah, kalau tengoklah, semua bab solat dia akan remehkan. Semua bab solat dia akan mempermain-mainkan. Bab solat dia akan meringan-ringankan. Sebab itu adalah ibu dia. Kalau orang jaga solat, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara dia. Nah,
Kemudian Allah Ta'ala akan tanya kita apabila dalam kubur esok, usia kita. Kemudian tubuh badan kita, usia umur lah. Tanyalah. Nah, mereka ni duduk dekat sini berapa lama? Nah, orang rumah bawa tak? Haid orang rumah tahu tak? Kalau berhenti waktu asar period tadi, wajib kena qada zuhur. Kalau berhenti period tu pukul 9.30, maksudnya lepas isyak, wajib kena qada maghrib. Tahu ke tidak orang perempuan? Anak dia ke bini dia tahu tak? Jumhur ulama, abah, mama, umi, kakak ni period lah. Dah berapa hari dah? Semalam. Tak apalah. Tunggu dan 6-7 hari. Biasa 6-7 hari lah. Paling lama 15 hari, 15 malam. Okey lah tu, tak apalah. Mama dah berhenti lah mama. Darah dah tak ada, dah kering dah ni. Adik tengok dekat pad pun dah tak ada dah mama. Umi, tengok pukul berapa ni? Pukul 5.30 petang. Dah pergi mandi wajib cepat. Ni masih lagi dalam waktu asar ni. Pergi mandi wajib. Anak pun pergilah mandi wajib. Semayang asar tadi. Wajib kena qada zuhur sekali. Berapa ramai kan? Jumhur ulama sebut dalam mazhab Syafi'i ni, dalam kitab Sabilan tadi, kena qada balik zuhur. Kecuali kalau dah memang suci, dah bersih, dah kering waktu zuhur, buat apa nak asar lagi? Sebab kejap lagi bunyi azan asar, semayang asar. Sekarang berhenti waktu yang kedua. Sebab zuhur dengan asar boleh jamak, maghrib dengan isyak boleh jamak. Ni darah period tu berhenti waktu yang kedua. Kalau kedua dengan makna kalau siang hari waktu kedua jamak mana? Asar. Kalau pada malam hari berhenti pukul apa? Waktu isyak. Ikutlah pukul 10 malam. Mama dah berhentilah darah ni, mama dah tak ada dah dekat pet adik ni. Dah tak ada dah dekat tempat sempal adik ni. Dalam kitab panggil sempal. Dah tak ada dah mama pukul 10 malam tengok. Dah pergi mandi kakak. Mandi wajib. Niat nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Mandi semayang isyak saja. Tinggalkan qada maghrib berdosa. Kerana wajib kena qada sekali kalau berhenti waktu yang kedua. Kalau berhenti waktu isyak, kena qada sekali maghrib. Niat nak usalli fardhu maghrib serta rakaat qada lillahi ta'ala. Kalau berhenti waktu asar, kena qada zuhur sekali. Berapa ramai tak tahu? Berapa ramai tak pernah buat? Ni Allah tak tanya. Usia aku bagi panjang, sibuk mencari kata darah tak habis-habis. Bukan kata salah, datanglah hijab ni. Bawa lah ni. Kalau bab akademik, bab dunia, ligat cukup-cukup. Tak habis-habis. Lepas belajar ni, tak salah. Tak ada salah pun belajar ni. Bahkan Nabi SAW sebut, belajar daripada buayan sehingga ke dalam jamaah. Tapi kenapa tinggalkan akhirat tu? Lepas satu-satu, ya Allah, mama, adik umur 40 tahun dah, 35 tahun dah, baru first time dengar malam ni Ustaz Nazri sebut. Kena qada balik. Jumhur ulama, kebanyakan ulama ashabus Syafi'iyah, wajib kena qada balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, dah lah semayang dulu pun banyak tinggal Ustaz. Tambah dengan ni pula, berapa banyak dulu saya tak tahu. Saya ingat berhenti waktu asar semayang je dah asar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bab tu ilmu Allah Ta'ala tanya usia dulu. Lepas tu Allah Ta'ala tanya tubuh badan. Ketiga Allah Ta'ala tanya ilmu. Apa benda yang awak duduk atas muka bumi Allah ni, awak cuba belajar. Ni surah An-Nur ni, tiap-tiap malam, tiap-tiap subuh, Sabtu Ahad, weekend buat. Datanglah, tak boleh datang weekdays, datanglah weekend. Keliling kelalak ni, tadi Ustaz datang tengok depan tu dah gondol dah, barangkali naik rumah lagi kot. Anak gondol lagi, maksudnya penduduk makin ramai dengan makna bilangan mesti lagi ramai. Jemaah mesti lagi macam tu juga Ustaz. Cuma ramai sikit tiba Ramadan lah Ustaz. Bagus dah Ramadan tu ramai. Tapi jangan beriman dalam bulan Ramadan. Beriman dengan Allah Ta'ala. Bukan beriman dalam bulan Ramadan. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Gunalah alasan sibuk. Nak kata sibuk, Rasulullah SAW juta-juta kali lebih sibuk daripada kita. Siap dengan politiknya, dengan pentadbirannya, dengan ekonominya, hablum minan nas. Malamnya pula hablum minallah dengan Allah Ta'ala. Sampai Siti Aisyah kata bengkak-bengkak kaki semayang malam. Ya Amirul Mukminin, apalah semayang sampai ni Allah. Kalau kita
Tak habis-habis rokok, bidal sujud, naik lagi. Nah, diri qiyam tu baca lama sangat ya Rasulullah, tu bengkak dah kaki abang tu. Kata Siti Aisyah, kalau kita lah. Nah, jawab dengan suami kita. Nah, bengkak dah bang, relax lah bang. Contoh. Nah, jawab baginda Nabi SAW, wahai isteriku Humairah, Siti Aisyah, salah ke tanda aku semayang banyak, aku qiyam lama-lama, aku rokok, aku sujud, aku i'tidal, aku duduk antara dua sujud, tahiyat dan sebagainya, untuk tanda aku ni tadi mensyukuri nikmat Allah. Nah, lain lah. Tak usah cerita Nabi lah, cerita ulama-ulama pun kita dah tak boleh nak ikut. Nah, sampai bengkak kaki kita, bengkak juga Ustaz, gaut kita. Gaut. Apa haji tak kena gaut Ustaz. Aduh. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah. Untung lagi datang. Nah, ada pun orang yang sehat Allah Ta'ala bagi. Nah, kalau tak boleh datang Isnin Jumaat, esok ada subuh pula. Nah, malam ada maghrib pula. Ustaz tengok dalam YouTube, dalam Facebook. Nah, surau kita ni memang mantap lah, aktif lah. Alhamdulillah. Nah, dan cuma satu benda yang Ustaz rasa tertarik, Alhamdulillah. Nah, mula-mula Ustaz datang di sini, boleh kira lah. Kan? Berapa orang? Maknanya dakwah kita tu sampailah sikit sebanyak pun. Nah, tengok ni Alhamdulillah lah, ramai jugalah malam ni. Tapi ramai lagi yang tak datang, Ustaz tahu ni. Nah, ni ramai ni tahu. Tak apalah. Nah, bukan kerja kita. Nah, ada ustaz ramai, Alhamdulillah. Tak ramai, Alhamdulillah. Bukan kerja kita. Nah, yang penting ajak dakwah, jom belakang. Nah, tambah-tambah. Ustaz seronok duduk surau An-Nur ni. Nah, tengok dengan programnya waktu raya haji. Nah, majlis sambutan Aidilfitri, aktif. Nah, cuba tanya orang-orang macam ni. Cuba tanya, bahagia tak kak? Bukan ada duit pun. Nah, tak dapat akak tolong masak. Nah, tapi seronok lah ustaz. Cuba tanya. Nah, ramai-ramai saja sembang ni. Nah, kita buat program, tak dapat duit, tapi barakah Allah Ta'ala pinjam. Nah, berbanding dengan orang pulun, tengok macam tu ya, tak ada apa-apa pun. Bukan nak salah kata cari dunia. Duk mulut duk sebut balance, sama tara, seimbang tu pembohong ni mulut kita. Nah, ustaz kita kena seimbang ustaz, dunia akhirat ustaz. Jangan ustaz kalau duduk masjid je tak boleh. Bohong lah. Nah, ulama sebut bainal maghrib wal isya, memadai duduk di antara maghrib dengan isya. Itu pun kadang-kadang kita tak boleh dalam tempoh 24 jam. Nah, Allah ustaz aku lewat sikit ustaz jalan jam. Ataupun besok main. Nah, tapi jangan sampai jauh. Nah, jangan sampai kita ni tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita berhajat baru kita datang. Wal'iyasubillah. Jangan ada dalam diri kita. Nah, tak lama lagi nak pergi haji ni, contohlah. Tak lama lagi nak pergi umrah ni. Nah, tak lama lagi anak nak resa ni. Tak lama lagi anak nak kahwin ni. Nah, rapat-rapatlah sikit dengan surau. Nak minta tolong baca doa selamat, nak minta tolong baca. Orang surau okey je, tak ada apa pun. Nah, kau pernah datang masjid ke, kau tak pernah datang masjid, kita orang datang je asalkan dapat jemputan. Tapi nisbah kita, jemputan daripada sahabat kita, kawan-kawan kita jauh. Pergi, bagus, tak salah. Silaturahim 4 mil Nabi kata kena jaga. Riwayat Imam Tirmizi, M terakhir. Ingat lagi tak Ustaz kata? Pertama jaga salam. Bagikan salam banyak-banyak. Assalamualaikum bang, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ji, Assalamualaikum Datuk, bang, Kak, Assalamualaikum. Banyakkan salam. Tu M terakhir, mim lah, mim. Nabi sebut jaga 4 mil. Riwayat Imam Tirmizi. Jaga tu maksudnya perbanyakkan, lazimkan. 2, ta'am, jamu yang makan. Ta'am, mim kan. Nah, namun semampu kita. Nah, 10 Muharram itu lagi. Siapa jamu isteri dia? Dalam hadis Nabi SAW sebut 10 Muharram, siapa yang luaskan belanja dia pada anak isteri dia, Allah Ta'ala luaskan belanja dia selama setahun. 10 Muharram itu. Nah, siapa yang luaskan? Biasa kalau kata hari-hari lah. Nah, mungkin dalam RM20, RM30. 10 Muharram. Sebab 10 Muharram ni banyak kejadian. Nabi Allah Ibrahim terlepas daripada dibakar oleh Raja Namrud.
10 Muharram. Api itu turun kan. Kerajaan Namrud bakar Nabi Ibrahim. Tinggi api itu julang sampai tak ada seekor burung pun mampu berkicauan. Turun api tadi tu. Sampailah habis. Terkejut beruk Namrud tengok. Tak mati-mati Ibrahim aku campak dalam api. Bila kejadian? 10 Muharram. Nabi Allah Yunus bin Matta kena telan dengan ikan. Setengah panggil ikan paus, setengah panggil ikan liu, setengah panggil ikan nun. Ikutlah ikan apa pun. Nah, pokok pangkalnya ikan tu besar. Nah, duduk dalam perut ikan berapa hari? 40 hari, 40 malam. Zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak mati ke? Duduk dalam perut ikan, mana oksigen? Mana karbon dioksida? Ada saintis boleh sangkat. Duduk dalam perut ikan Nabi Allah Yunus bin Matta. Nah, tak ada satu saintis pun berani cakap, oh, kisah Yunus ni bohong dia. Nah, takkanlah duduk dalam perut ikan tak mati-mati. Duduk pula bukan 30 minit, 40 hari, 40 malam. Inilah mukjizat Nabi Allah Yunus bin Matta. Nah, sampaikan berzikir, Allah Ta'ala izinkan, wahai ikan, kau pergi persisiran pantai, muntahkan balik Nabi Allah Yunus bin Matta. Bila tragedi itu berlaku, yang muntah 10 Muharram. Itu banyak dari Asyura lah. Nah, peristiwa Nabi Nuh tu dah memang tengah-tengah lah. Nah, itulah asalnya. Nah, mak bawah kata banjir tu anak bini dia pun cela dia. Nah, banyak 10 Muharram. Jadi dalam hadis pun, antaranya luaskan belanja. Nah, pada 10 Muharram lah, biasa bagi isteri kita ke hadiah, ikut kemampuan. Nah, rumah kita ke, biasa ke kita jangan belikan cincin 10 Muharram. Nah, belikan cincin RM300, RM400, RM500, contoh. Ikutlah berapa kita mampu dah tu. Nah, beli cincin. Allah ni beli cincin pasal malam. Allah Akbar. Tak jadi. Nah, duit banyak, kedeku tak hidup pasif. Nah, belilah sikit-sikit, tak ada masalah. Nah, luaskan belanja. Nah, ni kadang-kadang kita tak nampak. Telah dicubai oleh ulama-ulama muktabar, ia memang sungguh terjadi. Nah, maksudnya berkat, rezeki itu cukup. Nah, belanja lebih-lebih sikit. 10 Muharram lagi, ambil kepala anak yatim, raup daripada belakang ke depan. Nah, raup sebanyak 3 kali. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasa raup, kita raup kepala anak daripada depan ke belakang. Abang belajar pandai-pandai tau. Pergi sekolah tu niat kerana Allah. Abang pandai, abang ajar orang, kita raup daripada depan ke belakang. Tapi pada 10 Muharram, kata Nabi SAW dalam kitab Jam'ul Jawami', ambil kepala anak yatim, raup daripada belakang ke depan, ada rezeki masuk ampau, bagi sedekah. Minta doakan kepada kita doa kepada dia. Banyaklah kelebihan 10 Muharram. Nah, sedekah dan sebagainya, itu adalah kelebihan. Okey, kita berhenti dulu sekejap, azan. 38, 37 lebih minit dah. Tak punya bim. Lepas tu tak sambung balik. Bagilah orang azan sekejap, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, banyaklah kelebihan 10 Muharram lah. Tadi baru-baru ni kita sambut ni kan, sebilangan daripada kita berpuasa. Cuma dituntut dalam sunnatullah kita puasa 2 hari. Kalau kata 10 Muharram tu kalau boleh, kapitkan, doublekan 9 ataupun 10. Ataupun 10 dengan 11. Ataupun lagi baik 9, 10, 11. Kerana apa? Kerana tabik sunnatullah, ikut sunnah Nabi. Kerana 10 Muharram itu orang Yahudi pun puasa. Jadi kita tak mau ikut dia. Jadi kita puasa 2 hari, 9 ataupun 10. Ataupun 10 ataupun 11. Kalau cantik lagi 3 hari, 9, 10, 11. Banyaklah kelebihan dia pada 10 Muharram tu. Luaskan belanja, sapu kepala anak yatim, banyakkan sedekah, macam-macam lagi lah. Jadi nak gambarkan kepada kita, Allah Ta'ala akan tanya, pertama usia kita, yang kedua Allah Ta'ala akan tanya tubuh badan kita, kesihatan lah. Ni waktu kita sihat, ni apa kita guna? Jangan waktu sakit tu dah lain lah. Sebab tu dalam hadis ada sebut bagaimana kita ketika mana kita sihat, kita lazim berjemaah, kita lazim tuntut ilmu. Apabila Allah Ta'ala timpakan uzur, kata baginda Nabi SAW, walaupun kita semayang dekat rumah, tetapi kita uzur, pahalanya iaitulah berjemaah 27 kali ganda. Pahala dia. Tapi memang kita lazim. Macam kita ni contoh, Allah Ta'ala takdirkan contohlah, demam panas ke, COVID ke, kalau sekarang apa? Influenza. Sekarang lah, tak lama lagi beza pula, tak lama lagi. Betul proton. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu seruan sungguh solat tu kena ada tu, seruan solat je solat. Solat. Bagi saya dan juga semua rakyat-rakyat, kita sama-sama jaga solat 5 waktu. Cukup lah. Tak payah syarah. Kita sama-sama ke arah kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat. Jadi apabila Nabi sebut kita ni tadi waktu sihat, memang kita lazim berjemaah. Jadi Allah Ta'ala timpakan ujian, Allah Ta'ala timpakan sakit sekejap. Ni nak kata nikmat tubuh badan ni, maka hidup kita yang kita duk buat dekat rumah tadi tu, tak mampu untuk datang ke dalam rumah Allah, sama pahala yang Allah Ta'ala bayarkan seperti mana kita dalam keadaan sihat. Tu lebih kita. Bukan nak kata kita lebih ni dengan makna kita riak takabur, bukan. Benefit Allah Ta'ala bagi, kelebihan, advantage Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebab apa? Sebab sihat kita berikan. Ustaz sendiri lah, suara kita ni, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Memang cukup penting suara lah. Kalau tak ada suara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa memang tawar sungguh nak pergi kuliah tu. Nak mengajar tu pun, tapi Allah Ta'ala pinjamkan nikmat kesihatan. 2, yang ketiga Allah Ta'ala sebut dia akan ditanyakan oleh Allah ilmu. Berapa banyak ilmu yang kita dapat, apa kita sampaikan. Dan terakhir, harta kita lah. Mana kita infak, mana kita belanjakan. Bahkan kata ulama, harta kita sebenar adalah harta kita infakkan di jalan Allah. Habis. Okey, kita tengok muka surat 5. Perkataan tasawuf, peringkat kedua tu, dikatakan berasal daripada perkataan saufa ataupun saufiyah, iaitu satu kalimah
di dalam bahasa Yunani yang bermaksud hikmah. Nah, inilah pendapat yang telah dinyatakan oleh ulama. Oleh itu kalimah filasuf adalah berasal dari dua rangkap kalimah, iaitu filasufiyah yang bermaksud cintakan hikmah. Kata-kata hikmah lah, kan? Macam karangan di takdir tersebut. Dia panggil baik-baik kata-kata mutiara. Ketika iblis tak mampu jadikan kita jahat, dia akan jadikan kita orang baik, sehingga kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Hati-hati tu kata Syekh. Kata-kata hikmah. Kan? Kata-kata hikmah lah. Kalau kita tengok orang, kita tunjuk seorang salah, orang tu salah, sebenarnya berapa salah tu patah balik kepada kita. Nampak? Kata-kata hikmah. Banyak lagi lah. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa perkataan tasawuf diambil sempena nama seorang abid. Orang abid ni apa? Ahli ibadah, orang rajin ibadah, yang terkenal pada zaman jahiliyah, iaitu mana? Sufah bin Murrah, yang merupakan seorang penjaga Kaabah. Ada juga orang kata gitu. Ahli sufi ni. Asal perkataan namanya sufah, bersih. Ataupun kita kata apa? Sufah. Cantik, hikmah. Molek lah kalau orang panggil. Orang Semban panggil apa? Kan? Cantik, cun. Comel otak. Sufah bin Murrah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahawa sebenarnya tasawuf itu dapat diselami hakikatnya menerusi maksud yang terkandung pada susunan huruf-huruf ejaan kalimah tasawuf itu sendiri. Mana? Tak membawa kepada taubat tasawuf. Macam kita ni sekarang bulan apa ni? Ogos kan? Jangan panggil hari kebangsaan. Salah. Hari kebangsaan tu 16 September tu. Ke berapa September? Habis buang lah tu. 16 kan? Itu hari kebangsaan. Jangan buat selamat hari kebangsaan, selamat hari kebangsaan 31 Ogos. Merdeka. Sebutlah merdeka. Apa sebut hari kebangsaan lah? Ni kadang-kadang buat-buat ni tadi saja je. Nak alih kan? Jangan sebut merdeka. Ada maksud merdeka tu macam ni lah. Tu taubat. Safau, iaitu bersih. Aku saya kata tadi. Sufah, bersih. Sofiyah. Kalau bahasa kita panggil apa kan? Licin. Macam kata bersih. Putih. Suci. Safau, artinya bersih. Macam merdeka. Merdeka kita sambut ni ibu-ibu. Merdeka. Apa maksud merdeka? Merdeka, bebas. Ada lagi. Itu secara umum. Kalau secara tafsir, secara detail, merdeka, mim, ro, dal, ya, kaf, alif. Sama macam ni. Tasawuf, ta, sod, waw, fa. Ta tu maksudnya orang-orang ahli sufi ni tasawuf, taubat sentiasa. Sikit je taubat, astagfirullah. Sikit je sembahyang solat sunat taubat. Rasa jauh je istighfar. Rasa jauh je benci kepada maksiat. Rasa jauh je berazam takkan ulangi lagi dah. Itu maksudnya taubat. Safau iaitu bersih. Safau bersih, suci. Cantik, bersih. Waw membawa maksud wilayah. Wilayah maksudnya kewalian. Wali-wali Allah, orang-orang alim ada hubungan dengan Allah. Fa bermaksud fana. Fana ni apa? Hanya dia nampak bahawasanya semua kejadian milik mutlak Allah Ta'ala. Orang fana tak ada nisbah dunia ni. Fana. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia cukup dah, sifat fana. Sama lah macam merdeka ni. Kesan benda pula merdeka ni. Duk pasang jalur gemilang, duk pasang bendera Malaysia. Bagus, teruskan. Tapi naknya penghayatan tu. Naknya buah isi dalam tu. Merdeka, mim, ro, dal, ya, kaf, alif. Mim tu mengikut. Merdeka, ro tu rasul. Dal tu dan. Kan Ustaz ada sebut kan? Merdi, ya tu yakin.
Kaf tu kepada, alif tu Allah. Nah, kan berapa huruf tu? Merdeka. 6 huruf kan? Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itu dia maksud dia. Merdeka untuk sebut. Dia ada ceramah perdana ni, ambang merdeka. Nah, dia ada ceramah perdana ni, ada forum. Biasa surau kita buat kan? Kan? Surau kita. Nah, forum ke bual bicara ambang merdeka 30 Ogos. Nah, kita tengok sama-sama bunga api kan, lepas habis kuliah kan. Contoh. Nah, jadi apa merdeka? Merdeka daripada segi apa? Jajah macam mana? Nah, itulah maksud sebenar ulama. Nah, Syekh Abdullah Fahim sebut, kan? Merdeka almarhum Tuan Rahman. Nah, merdeka mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Nah, tak usah sebutlah hari kebangsaan. Menyampah pula aku dengar. Nah, hari kebangsaan tu 16 September bang. Nah, kita tak boleh dah sebut merdeka. Asal tak boleh sebut merdeka? Inilah bangsa aku perjuangkan dulu. Inilah orang-orang ulama-ulama aku perjuangkan dulu. Inilah orang-orang soleh, orang-orang sufi dulu angkatkan martabat Islam, agama kita yang perlu kita jaga. Daripada situ penjajah akan mula goyang. Daripada situ penjajah akan mula respect kita. Kenapa? Kerana ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah. Nak bagi nafas sikit. Kadang-kadang sebilangan daripada kita sebut hari kebangsaan, sebut merdeka. Hari merdeka 31 Ogos 1957. Jadi itu antara daripada pesan ulama. Setelah meneliti, tengok muka surat 6. Meneliti ta'rifan, pengertian yang telah dinyatakan seperti di atas, para ulama berpendapat maksud tasawuf yang tepat ialah perkataan yang membawa kepada pakaian yang diperbuat daripada bulu, kerana ia lebih menepati kaedah perubahan perkataan di dalam bahasa Arab. Pakaian pula. Pakaian orang soleh. Macam kita lah, orang masjid ni, orang surau ni. Kalau boleh, kopiah tu jangan tinggal. Tu kata Tok Guru tu. Pergi mana-mana ke kedai ke apa ke, lebih kita pakai kopiah. Lebih. Allah Ta'ala pun jaga kita. Teringin pula nampak orang karaoke. Tak pergi pun ke kopiah dia tak. Tapi kalau kopiah tak ada, nak juga try 1-2 lagu. Kan? Orang buat majlis kahwin ke, cuba pakai kopiah. Sekat pula, dia jaga. Jadi kita orang masjid ni nak pergi kedai, capai sekejap kopiah tu. Bukanlah kata wajib, kalau ustaz tak pakai pun tak apa. Allah Ta'ala tak tengok luaran, Allah Ta'ala tengok dalaman. Kalau macam tu, lepas ni kita janganlah suruh polis tu jaga trafik pakai baju dia, tu uniform dia. Buka lah polis, pakai jubah waktu jaga trafik tu. Allah Ta'ala tak nilai lah Encik pakai baju polis pun. Ini uniform saya. Bila saya pakai ni, barulah orang dengar cakap saya kata sana berhenti, sini jalan, sana berhenti. Sama lah nisbah dia. Betul, Allah Ta'ala tak tengok kita kopiah ke jubah ke. Bukan dia kira kopiah jubah, cuma benda tu dia boleh kawal kita. Kadang-kadang polis lalu sebelah pun tak nampak je kita. Cuba kalau mak rempit lalu. Dia tahan je kita. Roblok kan. Baru ni betul-betul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah rotek mati baru ni. Lupa sungguh. Pakai jubah macam ni, Allahumma salli ala sayyidina. Roblok pula, ya Allah. Tak pernah maghrib roblok, sakit hati pula rasanya. Dah lah lambat. Tapi tak boleh nak salahkan orang. Moga kita yang salah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tengok memang sungguh lupa. Lupa sungguh. Rotek biasalah. Kalau macam lesen kita, dia ikut birthday, betul tak benda ni? Kalau tak silap ustaz lah, dia ikut birthday. Boleh tahan lagi, boleh ingat. Rotek, mana tu ingat? Sampai-sampai cik lesen je. Kita pun confident dah bagi. Kalau dah tahu rotek tak ada tu pun kona juga itu. Pergi. Rotek ada je. Rotek ada. Bawa. Kita pun tengok dia. Cuba buka sekejap. Buka-buka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cik ni dah mati dah ni. Aku pula lupa wajah ana min baini aidihim tu. Confident sangat. Lupa dah. Cik,
Dia dah mati dah ni rotek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf banyak lah. Tak ingat. Masa tu kita dengan pakai helmet, dengan pakai apa, sweater apa semua. Kita kata ni insya-Allah ni, jangan dia saman aku ni, buka helmet. Buka sweater tu. Bagi nampak jubah sikit. Pakai kopiah. Bukan nak cabut. Cik, saya ni nak mengajar ni. Kita pun masa tu apa lagi, daripada 300 ayat, cepat-cepat ambil ulit keluarkan. Ni kad tauliah ustaz. Dia tak minta pun aku yang tunjuk. Nak nampakkan kita ustaz. Ustaz minta maaf, lupa sangat. Dia tengok kiri kanan. Ustaz masuk jalan ustaz. Alhamdulillah. Kalau tidak 300 juga, nak nampakkan pakaian kita. Ni duk cerita tasawuf ni. Bukanlah kata Allah ustaz, tak semestinya orang pakai jubah tu baik ustaz. Tak semestinya orang pakai kopiah tu ada je ustaz. Tak usah cerita lah tentang ada tak ada. Memang ada pun. Orang kadang-kadang kita kata pakai jubah ke pakai apa pun curi juga. Orang sebaliknya pula, tapi ya betul lah, itu daripada sudut luaran, betul. Tapi sedikit sebanyak ada faktor yang Allah SWT tetapkan kepada kita. Namun dari segi hakikat dan matlamatnya adalah membawa kepada maksud penyucian jiwa. Ini adalah hati kita. Sebab belajar tasawuf bukan untuk orang lain, untuk kita. Apatah lagi setelah melihat kepada perubahan zaman, masa dan tempat yang amat nadir. Nadir ni apa? Jarang sekali ahli sufi memakai pakaian bulu. Sebaliknya majlis-majlis mereka adalah menjurus kepada matlamat utama, iaitu pembersihan jiwa dan hati. Itu orang panggil tu. Orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tausiyah. Tausiyah tu nasihat itu. Tazkirah, pesan memesan. Kuliah, pengajian. Jemput Al-Fadhil Ustaz ataupun Tuan Guru ataupun Sahibul Sahamah, mufti kita, contohlah untuk memberikan tausiah ringkas sebelum secara langsung merasmikan surau kita. Tausiah. Maksudnya sedikit pesan, sedikit kata-kata nasihat. Jadi apabila masjid ni kita dah buat, kita dah surau, kita dah buat naik, alhamdulillah. Satu fasa kita dah berjalan. Contohlah. Maka apa yang perlu kita buat, iaitu pengisian kepada rumah Allah ini. Contoh. Dia bagi nasihat kepada kita. Sebab tu perkataan tasawuf yang sebenarnya, yang lebih tepat kata ulama-ulama sufi, iaitu menceritakan perihal untuk membersihkan, mencantikkan, menyucikan jiwa dan hati kita. Itu maksudnya. Sebab kita belajar ni bukan, sebab tu dia kata belajar benda yang paling senang dengar tapi paling susah beramal. Tasawuf ni kitab dia. Jangan dengki, jangan khianat, jangan menipu. Paling senang dengar, paling senang. Tapi paling payah untuk kita laksanakan, paling payah untuk amal. Tapi kalau ada ilmu tasawuf, kita tahu gerak-geri kita, kita tahu kelebihan kita, kita tahu kekurangan kita, Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Jadi khulasah kita pada malam yang mulia ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita nak gambarkan, kita masih lagi dalam mukadimah tasawuf kita. Dia nak menyatakan itulah bagi orang yang soleh sentiasa taubat. Macam kita lah. Bukan kata kita orang soleh, kita ni banyak buat maksiat, taubat dengan wuduk kita, taubat dengan salat berjemaah kita, taubat dengan hubung silaturahim kita. Soal taubat dengan makna kita istighfar, kita berazam sungguh-sungguh tak nak buat, itu memang dah niat kita dah. Tetapi apabila kita hadir dalam rumah Allah, kita duduk secara berjemaah, Allah Ta'ala akan eratkan ukhuwah di antara kita, silaturahim di antara kita, dan paling penting sekali, Allah Ta'ala berkatkan apa pekerjaan kita buat. Lebih. Bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala berkatkan kita lebih. Kadang-kadang rezeki kita pada asalnya memang tak ada rezeki dah ustaz, masuk tender ni ustaz, dengar kata semua kabel-kabel digunakan, Allah Ta'ala izinkan dapat kabel tu kat kita, barakah. Jangan nampak semua sebab kita. Allah Ta'ala letakkan. Kau macam ni, kau macam ni, kau macam ni. Anak saya ni ustaz, kalau kira-kira lah ustaz, tak lepas ustaz masuk MRSM, tak lepas ustaz masuk sekolah integrasi, tak lepas. Tapi tak tahulah ustaz, rezeki Allah Ta'ala bagilah ustaz, lulus periksa dia dan boleh dia masuk untuk kemasukan yang akan datang. Barakah lah tu.
Nah, jangan nampak semua hasil daripada usaha kita. Tak. Nah, kadang-kadang Allah Ta'ala simpan. Yang mana kau nak aku tak bagi, yang mana kau nak aku tak bagi, kerana itu tak baik bagi diri kau. Tapi bila kau berhajat satu benda, pak, aku bagi pada zuriat kau. Asbab apa? Fa'alaikum bil jamaah. Asbab apa? Majlis ta'lim. Jadi tuan-tuan yang berahmati oleh Allah, jangan kita pandang ringan. Alhamdulillah. Nah, cuma lama sikit lah malam ni kan, Ustaz datang jauh-jauh ni kan. Jadi kita sampai kalau lebih sikit, ambil lah masa kita lebih sikit. Nah, jadi sebab tu apa yang kita belajar, apa yang kita pesan, apa yang kita kongsikan, mudah-mudahan dia mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz rasa cukup dululah. Nanti kita masuk lagi pada sesi yang seterusnya, iaitulah tasawuf pula dari segi istilah. Pecah banyak ni. Nah, Ma'ruf Al-Karhi berkata, Sahla Abdullah Al-Tusari berkata, Abu Turab An-Nakshabi Al-Nakshabi pun berkata juga. Banyak ni ulama-ulama ni. Nah, nama-nama dia sebut ni. Ma'ruf Al-Karhi nama sebenarnya Abu Mahfuz. Nah, kalau Sahal Abdullah, nama sebenarnya Sa'ad bin Abdullah bin Yunus. Nah, Abu Turab Al-Nakshabi pula, seorang ulama sufi yang sangat zuhud, berpahaman mazhab Syafi'i. Masya Allah. Nah, nanti kita sambung lagi sesi akan datang. Tak ada elok hari ni berapa bulan 11, 12. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita di dunia wal akhirah. Ustaz mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terlancar lidah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala berkatkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa ahdina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina wa radha'anna ya maulana. Da'wahum فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.